tambah kawasan hutan, jangan cakap tak serupa bikin. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan baru-baru ini menyeru semua kerajaan negeri di semenanjung Malaysia agar meningkatkan kawasan berhutan sedia ada yang kini hanya pada tahap 43.41%. Beliau berkata langkah itu perlu dilaksanakan susulan sasaran rancangan fizikal negara keempat bahawa kawasan berhutan di semenanjung Malaysia menjelang 2040 hendaklah mencapai 50%. Sasaran ini merupakan pencetus perubahan dalam memperkukuh usaha pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan berhutan di negara ini. Katanya berucap pada majlis sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2022 bertemakan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat, lapor bernama 26 Mac lalu. Taqiyuddin berkata kerajaan persekutuan telah menyediakan insentif keuangan iaitu pemindahan fiskal ekologi untuk pemeliharaan biodiversiti bagi membantu kerajaan negeri mengambil tindakan yang lebih proaktif dalam memelihara dan memulihara kepelbagaian biologi dan kawasan perlindungan. Kerajaan negeri digalakkan untuk memohon grant di bawah Tabung Amanah Konservasi Sumber Asli NCTF di bawah kementerian saya bagi merancangkan lagi aktiviti penyelidikan dan konservasi. Saya juga menyeru supaya lebih banyak persatuan komuniti, badan bukan kerajaan dan pihak swasta untuk bersama-sama terlibat dan memainkan peranan yang lebih aktif kerana insentif pengecualian cukai yang telah disediakan untuk sumbangan kepada konservasi dan penghijauan Malaysia. Katanya, bunyinya sedap sebagai halwa telinga pembalak ataupun rakyat. Kenyataan Taqiyuddin itu dibalas oleh Ketua Amanah Kota Baru Husam Musa dengan cabaran supaya Taqiyuddin membentangkan laporan penuh kemajuan projek ladang hutan di dalam hutan simpan kekal dan impak alam sekitar, ekonomi, sosial dan ekologi di Parlimen. Saya merujuk secara spesifik kepada negeri Kelantan yang giat mengamalkan polisi meluluskan pembangunan projek ladang hutan dan perlombongan di dalam hutan simpan kekal negeri Kelantan secara berleluasa. Jika demikian, ia akan menyebabkan keluasan hutan simpan kekal hanya luas di atas kertas sahaja, ujar Husam. Menurut beliau, pada hakikatnya, keluasan hutan negara kita terus berkurangan dengan drastik dan ini memberi ancaman kepada keadaan iklim serta kerugian khazanah yang tidak terkira. Husam berkata angka daripada laporan rasmi menunjukkan antara tahun 2000 hingga 2019 seluas 245,566 hektar atau bersamaan 606,806 ekar hutan simpan kekal telah dibersihkan sepenuhnya untuk tujuan projek ladang hutan. Tetapi kawasan ini masih kekal sebagai hutan simpan kekal di atas kertas. Beliau mengingatkan bahawa pembukaan ladang hutan di dalam hutan simpan kekal bermakna membinasakan ekologi termasuk bentuk muka bumi, punca air dan aliran sungai, pelepasan racun ke dalam tanah dan sumber air serta pelbagai isu alam sekitar yang lain di tengah usaha mengatasi pemanasan global kini. Atas tanggungjawab Kementerian YB, saya cadangkan YB menjalankan pemeriksaan imej satelit ke atas semua hutan simpan kekal di seluruh negara dan membentangkan dapatannya di Parlimen, khususnya bagi negeri Kelantan. Dari situ boleh dibuktikan kedudukan yang sebenar dan membolehkan sebarang langkah pembetulan dilakukan sebelum terlambat, cabar Husam. Selain itu, Husam juga menyarankan Taqiyuddin membentangkan laporan penuh keluasan hutan simpan kekal yang telah diluluskan sebagai ladang hutan. Jumlah balak yang telah dikeluarkan setiap tahun dari keluasan hutan simpan kekal berkenaan, status kemajuan ladang hutan yang telah diluluskan sejak 2005 dan kesan kepada ekologi, sumber air, suhu dan kehidupan kepada masyarakat setempat. Adakah program pembangunan projek ladang hutan benar-benar berjaya berbanding kemusnahan kekal ekologi penuh hutan asli menggunakan teknik tebangan terpilih yang diamalkan sebelum ini? Atau ia telah disalahgunakan untuk pihak tertentu mencari kekayaan singkat? Kemarin Jom Channel mengingatkan bahawa sama ada ladang musangking maupun perlombongan, kedua-dua kegiatan ekonomi itu boleh menyebabkan kesan langsung kepada kelestarian diversiti alam sekitar. Jika ladang musangking memberi impak kepada diversiti hutan, lebih teruk lagi bagi perlombongan biji besi yang akan menyebabkan pencemaran udara dalam bentuk nitrous oksida, karbon dioksida, karbon monoksida dan sulfur dioksida daripada penjana diesel, truk dan peralatan lain yang digunakan. Logam berat dan asid daripada lombong juga akan menyebabkan pencemaran air.
Kesan buruk terhadap alam sekitar akibat gelombongan biji besi adalah irreversible atau kekal dan boleh menyebabkan perubahan iklim. Kawasan tanah yang dilombong akan jadi seperti padang jarak, padang terkukur dan bertukar warna menjadi merah. Semua ini akan berlaku di negeri Kelantan yang kita tahu setiap tahun dilanda banjir. Bayangkan bukit-bukit yang gondol kerana pembalakan dan berongga kerana pelombongan runtuh menjadi kepala air berwarna merah. Kebetulan kedua-dua menteri yang berurusan dengan alam sekitar mewakili rakyat Kelantan dalam Kabinet Besar Keluarga 69 ini. Taqiyuddin boleh bekerjasama dengan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Ada berani. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.